Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan sambung lagi pada struktur kawalan. Kali ini yang kiranya yang kedua lah. Okey, yang kedua hari ini saya nak masuk kepada kawalan if, elif dan else. Okey, kita tengok pada nota ada. Okey, apa itu struktur kawalan if? Struktur kawalan pilihan ni. Okey, ini kebanyakannya kita melibatkan kepada uh, multiple choice kan. Okey, multiple choice. Okey. Okey, ataupun kalau dia punya carta alih dia, okey. Diamond ni akan bercantum banyak. Okey, ini antara yang dipanggil sebagai if, elif dan else. Okey, ni bukan dua pilihan. Dua pilihan kita bagi pakai if else cukup. Tapi kalau multiple pilihan, multiple choice, kita akan gunakan if, elif dan else. Okey. Okey, bentuk kita lihat kepada bentuk umum dulu. Yang pertama kita tengok bentuk umum. Okey, kita macam minggu lepas dengan saya dah cerita sebelum ni adalah kita hanya bergantung kepada dua benda yang kita kena ambil tahu. Yang pertama adalah okey, colon dia. Yang kedua adalah indent. Okey, ini adalah syarat utama yang penting. Okey, kalau dalam ni mana kita kena tahu sekarang ni adalah untuk if simpan if dan if. Kita pun tahu sebelum ni kalau ada if kita mesti ada syarat kat sini. Mesti wajib ada syarat. Okey, ni patutnya ada syarat kat sini. Okey, syarat dia. Okey, elif pun sama. Ada if ya kita mesti tak syarat di sini. Okey, ni kena sekali saya ada kesilapan kat sini. Patut kat sini adalah ada syarat dia. Sini ada syarat dia. Dan bila syarat dia akan pergi ke bawah ni, bila ada syarat, syarat ni macam mungkin input yang kita masukkan, kan dia akan pergi kepada output dia, print. Mana akan print segala statement kita. Kat sini ada statement kita ada penyataan kita ada arahan kita sini, kita ada proses dia kat sini, semua kat sini lah. Dan bila kita pergi pada else, pastikan else ni hanya ada colon saja. Jangan letak syarat lagi. Dia tak akan berlaku. Kecuali elif ni kita nak pergi kepada nested. Nested kalau lagi ada boleh masuk lah. Tapi kat itu pun masih sama juga. Hanya if yang ada syarat. Okay, yang perkataan else ni tak ada syarat lah. Okay. Else ni akan ambil syarat yang tidak dipenuhi pada if. Itu maksud elif. Okay. Jadi kita tengoklah contoh dia punya Python. Ini arahan Python atau cara Python. Dia seakan-akan macam sudah kod kita lah. Okey, kita nampak ni. Jadi ini adalah syarat dia. Ini adalah syarat dia. Ini adalah syarat dia. Ini adalah syarat dia. Ini tanpa syarat. Okey. Minta maaf yang ini Python duduk kecil. Okey. Kalau kita sebab saya menggunakan itu dia auto capital. Jadi ada masalah kan. Dia pun print. Okey, dia akan ni. Jadi kita tahukah? Jadi kat sini adalah input. Ini adalah ada punya menu dia akan ke sini. Okey. Sekarang ni saya harap dengan penerangan ini yang kita kena tahu bahawa semua bentuk if yang ada if mesti ada syarat. Else saja tiada syarat sebab else ni akan ambil syarat yang tidak dipenuhi di dalam if. Dengan kata lain, if ni kebanyakan kalau biasanya yang selalu dibuat oleh kita adalah ni if ini adalah ya. Ya dia akan keluar apakah penyataan dia. Kalau tidak dia akan pergi ke else akan terus bagi penyataan dia apa. Jadi kena katakan sini adalah T, ini adalah Y. Secara logik saya untuk faham, untuk menghampiri, bukanlah benda yang betul patut faham tapi menghampiri untuk faham. Inilah kaedahnya. Jadi if ni adalah yes. Seakan-akan yes dan benda syarat dia. Mesti syarat. Bila ada syarat, kat sini else adalah benda yang ambil syarat yang tidak dipenuhi di dalam struktur if, elif dan else. Hari ini saya tunjukkan contoh latihan. Latihan ni adalah latihan untuk membuatkan ini. Jadi kat sini soalan dia mana kita akan save dengan sebagai kategori.
Okey, program ni meneruskan umur sama ada dewasa, remaja atau kanak-kanak. Maknanya ada 3 benda yang akan berlaku di sini, iaitu remaja, kanak, dewasa, remaja dan kanak-kanak. Okey, kat sini dia punya apa ni, input dia. Okey. Kalau 17 tahun dia akan pergi baca sebagai dewasa. Kalau 11 tahun dia akan remaja. 17 tahun ke atas dah. 11 tahun ke atas akan bagi remaja, dan di bawah 11 tahun dia akan pergi kepada kanak-kanak. Maknanya diamond kita ada sebanyak 3. Okey. Okey, 3. Okey, yang ni S je lah. Kalau tidak 2 lah, diamond dia 2. Ni kalau ya akan bagi ni, kalau ya akan sini, kalau tidak dan pergi terus dia pergi print. Okey, yang seterusnya. Okey, macam inilah kita punya syarta alih. Okey, tali kita akan pergi macam ini. Okey, bawah tu lah dia sebagai tamat lah, tamat dia. Mana dia akan pergi macam ini. Ini kalau ya, ini kalau ya, dan ini kalau tidak. Ini tidak, ini tidak. Dia akan keluar macam inilah contoh carta alihnya. Jadi kalau sebab ni adalah online, mana saya akan buat menggunakan online, iaitu okey, saya selalu menggunakan ni RapIT ni, RapIT ni. Kita tengok apa yang berlaku. Okey, saya dah ada ikon, saya dah login. Okey, sekarang kita akan pergi pada my ni, Raps ni. Okey, sini saya punya folder yang saya buat. Okey, kita klik ya. Okey, okey. Sekarang ni kita akan buat yang baru. Okey, pergi sini pada buat yang baru. Okey, ambil latihan ni, language dia adalah Python. Yang kita nak buat sini adalah kategori. Kategori. Okey. Okey, ni create je, tak masalah sebab kita punya free. Dia akan set sebagai public. Okey, ini yang kosong. Dia akan kosong lah, dia akan booting dulu. Tengok apa main. Okey, ni kita buang ke atas ni. Okey. Okey, yang pertama, okey, apa yang kita kena buat sini? Kita nak buat sini adalah kita namakan dulu kategori. Kita nak buat kategori, kira kategori. Okey, yang senang kat sini lah. Kira kategori. Okey. Kalau itu tadi kita ada 3 kategori kat sini. Okey, apakah dia punya syarat dia? Yang pertama adalah besar daripada 17 sama dengan dewasa. Besar daripada 11, kita akan panggil dia sebagai kanak-kanak. Dan remaja, dan satu lagi kurang daripada 11, kita panggil dia sebagai kanak-kanak. Okey, ini dulunya syarat dia lah. Okey, jadi apa yang kita buat? Yang pertama kita nak buat adalah, saya suka jerakkan sikit. Okey, input. Okey, apakah input? Input kita ada 3 input kat sini, betul? Kita nak input ni, tapi kat situ yang banyak melibatkan adalah kita nak input umur kat sini. Okey, tak apa, biarkan hitung, tak masalah. Okey, sekarang baru kita tulis. Okey, umur, kita declarekan tu variable kita adalah umur. Umur sama dengan, adalah bentuk dia adalah, data type dia adalah jenis nombor. Ada nilai, mana kita tak integer kat situ. Okey, input. Okey, apa kat situ? Okey, masukkan umur anda. Contohnya macam tu. Okey. Lepas ni pada cloud ni dia buat automatik, sama dia tu, sama je. Okey, kemudian kita dah masuk umur. Sekarang ni barulah kita nak masuk proses dia. Okey, proses dia. Masuk proses kat sini adalah, kita nak buat sini adalah kawalan dia. Kawalan if, elif dan else. Okey, apa yang kita kena buat yang pertama kat sini adalah if. Okey, if umur, kita try satu, if umur besar ataupun sama dengan 17. Okey,
colon mesti ada. Okey, titik situ, colon kat situ. Okey, apa kita nak cakap sini? Kita akan buat kita terus pada kategori. Okey, sama dengan ufukkan dia pada dewasa. Okey. Okey. Itu yang penting ni sebab dia akan pergi ke sini ni, dia ada satu dia. Lepas ni kita nak pergi pada elif, elif umur besar atau sama dengan 11. Letak lagi colon kat situ. Kategori dia apa? Kategori dia adalah dengan kita letak sini adalah remaja. Okey. Okey, kita pergi dan last sekali else S titik terus. Okey. Kategori kalau tak penuh syarat di atas tu 11 buka di bawah 11 tak dilibatkan 11, 17 besar dia dua nombor ni, dia akan pergi pada kategori apa tu? Kanak-kanak. Okey. Habislah kita punya proses kawalan kat situ. Mana kita bolehlah pergi kepada output dia. Output ni kita nak cakap apa ni? Ini adalah kita nak print keluar paparan lah, keluar paparan. Okey, paparan. Keluar paparan, mana kita tahulah dia kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa ke. Okey. Jadi apa kita buat itu? Kita pergi pada huruf kecil, pastikan huruf kecil. Print. Nak print apa kat sini? Okey, buat kurungan kat situ. Okey. Kategori anda ialah titik dulu kat situ. Okey, tutupkan dia. Okey, ada dua cara. Kalau kita letak tambah, mana dia akan rapat kepada titik ni, colon ni. Kalau kita letak koma, dia akan jarakkan kitanya keputusan. Jadi kita try dia dengan koma. Dia akan jarak sikit Mana kita panggil balik kategori di mana ni? Kenapa kita kategori? Kita panggil balik kategori kat sini. Dia akan baca kat situ. Okey, siaplah kita punya ni. Nampaknya tak ada apa yang berlaku. Kita ada lagi yang warna kelabu macam ni, highlight ni, mana tak ada dengan silap. Secara logik ni dia akan berjalan dengan elok. Mana kita tekan run. Jadi kita tengok sini apa yang paparan. Okey, masukkan umur anda. Kata kat sini kita testkan dia adalah 11 tahun. Okey, tekan enter. Okay, kategori anda ialah remaja. Okey, running sekali lagi, try lain. Masukkan umur anda, katakan kat sini adalah 17. Tekan enter. Kategori anda ialah dewasa. Okey, kita try yang terakhir nak tengok kanak tu betul ke. Katakan masukkan adalah 9 tahun. Masukkan umur anda 9 tahun. Katakan anda adalah kanak-kanak. Mana betul lah kita punya program kita ni adalah untuk menghasilkan elif yang betul ikut kategori. Kita buat kategori. Okey, itu saja untuk kategori. Jadi kita tengok ada lagi latihan seterusnya. Okey. Okey, ini kita tengok BMI. Okey, apa itu BMI? Okey, kita akan masukkan kepada yang seterusnya nanti. Okey, sekian, terima kasih. Saya akan stop recording. Kita akan jumpa pada sesi yang seterusnya.